Sifu Muhammad Rizal. Alamak, tu guru kita pula dah. Assalamualaikum. Ustaz nak kena baca Ustaz. Azuddin, Sufyan, Babak semua, Allah Akbar. Tu dia semua hak yang Tok Guru belakang mai tengok, hak Tok Guru suruh tengok lah. Bagi anak murid dia tengok. Bila tengok boleh juga, kok ada nak komen salah tang mana tak betul tang mana silakan. Ustaz Badrul Hafiz Al-Hafiz, Ustaz Azuddin Muhammad Saleh, Pak Abang Ling. Dengar kau suara? Dengar kau suara? Nak tengok lagu mana betul tak? Dengar tu. Okey tak? Jelas tak? Kejelas nak baca Ustaz ya. Bukan nak lama mana pun. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ni saya memberanikan diri untuk melivekan diri. Kita baca surah Kahfi kerana tu pun saya nak baca semua 110 ayat, tak larat baca. Kita baca 10, lepas tu sambung dari ya. Dan awal ni sebelum kita nak mula baca, kita nak tahu dulu apa kelebihan surah Kahfi. Sallallahu lenguh sikit. Sallallahu sikit. Sekalut hari ni kelang kabut sikit pasal kita tengah urus untuk atok. Esok alhamdulillah kita di Kedah solat Jumaat dah terbuka dah, mula subuh esok dah pasal 19 hari bulan. Subuh dah boleh 40 orang, kemudian Jumaat boleh 60 orang. Jadi duk atok hak daftar orang, hak daftar 100, hak yang kita dibolehkan hanya 60 orang sahaja. Dengan SOP lah. Baik. Kami masjid kecil je, jadi taklah rasanya tak teruk sangat kot daripada masjid hak besar yang ramai orang. Baik, kita akan mula dulu. Kita baca dulu kelebihan surah Kahfi. InsyaAllah ada di depan saya beberapa kitab. Tapi kalau ikut cara kitab nak baca ni sejam tak habis. Baik, saya baca hadis yang pertama, kelebihan surah Al-Kahfi. Saya akan habaq sekali dengan nama kitab, dengan kitab apa, supaya kok-koklah ada yang hak menonton nak pergi cari, sila pergi cari. Yang pertama, Al-Ahadis Fadail Surah Al-Quran Al-Karim. Dalam ni ada lebih kurang 500 hadis. Tang mana tak rasanya dia ini adalah dia punya waktu penulisan master aku tak silap. Tak apalah. Kita baca yang pertama sekali ialah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi usima min ad-dajjal. Sesiapa yang dia menghafaz 10 ayat daripada surah Kahfi, daripada awal surah Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada Dajjal. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi menyebutkan siapa yang membaca 10 ayat min akhiril kahfi, 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi, akan terpelihara daripada Dajjal. Maksudnya kalau ikut di sini 10 awal dan 10 akhir. Kemudian ada hadis lagi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir fi tafsir surah Al-Kahfi. Apa hukum dia hadis ni? Kalau ikut di sini ni kira okey jugalah. Dia sebut di sini siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, fahuwa ma'sum, dia akan terpelihara 8 hari sampai 8 hari daripada segala fitnah, min kulli fitnah. Sekiranya Dajjal keluar, maka dia juga akan terpelihara daripada Dajjal. Ada banyak jugalah dalam surah Kahfi sini. Yang antaranya ialah man qara'a suratul Kahfi adha'a lahu ma bainal jumu'ah minan nuri, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya Allah Taala akan jaga pelihara dia daripada Jumaat ni sampai ke Jumaat tu. Suara okey ya, rasa macam agak tak apa nak clear. Kemudian kalau kita boleh tengok, ada berapa banyak ni? 11.5 ke habis. Dalam Tirmizi, kitab boleh tengok dalam rujuk Fathul Bari, bab majaa fi, saya tengok sikit boleh. Surah Kahfi ya. Dia sebut di sini siapa yang membaca 3 ayat sahaja daripada awal surah Kahfi, maka dia akan terselamat daripada Dajjal. Tak mana kita baca tadi ni. Ni dia. Man qara'a 3 ayatin min awalil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang baca 3 ayat daripada awal surah Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi kita ni kalau kata rajin, insya-Allah mudah-mudahan rajin semua belaka, habis semua surah Kahfi. Kalau tak habis semua surah Kahfi, maka ambil takdan nak habis surah Kahfi. Contohnya baca lambat lah, macam-macam lah. Kerja banyak, 10 awal dan 10 akhir, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Kahfi. Kemudian dan juga tak mampu, sekurang-kurangnya jangan tinggal baca surah Kahfi 3 ayat yang mula. Suara saya clear lah. Umar Jamil ada, Zulkifli Syafi'i daripada Semadi dulu. Tadi dia buat apa? Okey, selesai dan kita akan baca lah, insya-Allah. Ada satu lagi dalam riwayat yang saya ingat, dalam kitab ini disebut Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucunda kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia baca surah Kahfi setiap hari, setiap malam. Kemudian disebutkan oleh ulama sebaik-baiknya dibacakan surah Kahfi pada hari Jumaat tu dihabiskan sebelum imam naik ke mimbar. Lebih kurang gitu. Jadi sebelum naik mimbar tu kita habis tu. Maknanya ni kita dah boleh mula dah lepas maghrib tadi. Jadi kita ikut kalender hijrah kita Qamariah. Kita mula hari baru adalah maghrib.
Jadi sampailah esok maghrib. Jadi dalam masa macam ni kita cuba untuk habiskan surah Kahfi. Orang hebat-hebat belakang ni, pergi tengok ni apa cerita ni. Depa kita ni som-som kuku saja. Baik, insya-Allah kita baca tuan-tuan yang menonton. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaat sikit. Jadi buka pertanyaan anda ustaz, boleh nak tanya, boleh saya jawab, tak boleh saya jawab, minta tolong orang lain yang tengok hak juga tu, yang tengok juga tu Banci Ihsan ni ada, Ustaz Azudin ada, sila tolong jawab untuk saya. Dan video ni saya akan upload masuk ke YouTube channel saya, Hafiz Az-Zikr. Boleh tengok di sana lah apa ni. Baik, kita baca surah Kahfi nah. 10 ayat saja, insya-Allah. Kemudian saya akan terang sikit hukum tajwid dan ada beberapa perkara yang akan saya terang. Kemudian kita habis lah. Baik, insya-Allah. Kita baca nah surah Kahfi. Ikut saya. Pakat semua ada Quran ke semua? Ni saya ada Quran. Ada banyak nak bagi pun tak apa nak boleh lah. Kod boleh suar dalam handset tu insya-Allah. Kod lepas ni Samsung ke iPhone ke dia cipta, kira memang boleh betul-betul suar suara Quran kan. Ada 2, 3. Baik, kita baca surah Kahfi. Tengok dalam sampai ayat yang ke-10 Rasyada. Maaf suara tak berapa nak serak. Dia serak-serak sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wajah ni kita boleh berhenti ataupun kita boleh saktah. Dia berhenti, ambil nafas baru. Okay. Yang ni saya berhenti, ambil nafas baru. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah 10 ayat. Pada malam ini, terima kasih yang menonton.
Dan kita hanya berkongsi, bukan nak mengajar, nak apa tak, sama-sama kongsi. Ada apa-apa yang nak komen ataupun ada apa-apa yang ni, silakan nak tambah maklumat ataupun nak cerita tentang surah Kahfi ataupun apa-apa pula berkaitan dengan surah Kahfi, kita buka. Nak tanya pun boleh, insya-Allah. Saya harap suara saya jelas lah. Pasal saya rasa sendiri tak tahu pun nak selesa suara, pasal dia rasa macam suara-suara sikit. Tapi macam mana pun tak apa-apa noh. Baik, yang pertama sekali saya sebut dari sudut bacaan lah. Yang tadi saya sebut iwaja. Iwaja, jadi kita boleh baca dia dengan kita saktah. Saktah tu maknanya kita berhenti sat lah, kita berhenti sat tanpa kita ambil nafas lain. Jadi kalau kita baca saktah, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa, macam itulah lebih kurang. Jadi kita ada dua pilihan. Kalau kita nafas panjang, silakan baca saktah. Kalau kata berasa kita ni nafas tak panjang, boleh kita baca dengan kita berhenti terus lah, waqaf. Sebab tu dia waqaf. Iwaja, ambil nafas balik, qayyiman liyunzira ba'sa. Begitu juga kita boleh pilih sama ada kita nak berhenti terus ataupun kita nak saktah pada ayat dalam surah Yasin. Marqadina qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Jadi kalau kita tengok di situ surah Yasin juzuk yang ke-23, surah yang ke-36, ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Tu kalau kita saktah. Kalau nak berhenti, kita berhenti je. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, nak ambil, nak kukuk lah, nak baca, ustaz nak duduk tahu mana, okey, saya boleh ambil antara yang kitab yang biasa kita guna pakai ialah kitab ni, Tajwid Al-Quran Rasa Osmani oleh Haji Abdul Qadir Leong Al-Azhari, disebut. Yang ni saya ambil dalam kalau dalam dia ada dua tulisan, satu dia tulis dengan Rumi, satu lagi dia tulis dengan Jawi. Jadi yang ni saya ambil yang Rumi, hak Jawi pun dah, tapi kalau Jawi memang kalau Rumi memang tak ada masalah dah orang nak baca. Jadi saya ambil yang Rumi. Kalau Rumi muka surat 91 ada dia saktah dia terangkan pada muka surat 89. Okey, boleh no? Boleh tak boleh? Mereka dengar ke tak dengar ni? Tak apalah, kita dengar pun tak apa. Baik, itu yang pertama pasal saktah. Saya sebut beberapa sahaja malam ini. InsyaAllah malam-malam yang lain kita tambah lagi. InsyaAllah kalau jika ada kesempatan, ruang dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua ialah tengok ayat yang kelima. Ma lahum bihi min ilmin. Baik, di sini ada perdebatan sikit antara para qari, orang yang belajar tajwid Quran, tang mana ni? Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Jadi ada dua cara nak baca. Yang pertama dengan kita tutup mulut, buka sikit. Kita bacakan dengan malahum
Humbi, buka renggang sikit saja. Jadi kalau kita dengar, biasa dengar Syekh Qadri, tokoh Al-Quran, apa nama tahfiz, kita dia selalu sebut kalau dalam radio tu, sekadar sehelai ketah. Tapi saya dapat dua-dua, sama ada buka sikit ataupun tutup mulut rapat tu. Dan saya perhati tengok, kalau kata dia nak guna kaedah yang pertama tadi ni, buka mulut sikit, banyak yang tak berapa nak, tak betul lah. Maksudnya dia tutup mulut sikit tapi terbuka banyak. Jadi bagi saya lebih baik malahum tutup rapat. InsyaAllah memang dah tak salah dah. Memang dah tak salah, confirm insyaAllah. Jadi kebanyakannya mereka daripada ulama Syria dan sebagainya. Kalau orang yang balik, ustaz yang balik Syria, kebanyakannya mereka malahum bihi min ilmin, seperti juga yang dikatakan oleh Syekhul Qurra, Syekh Quraim Ar-Rajih. Baik, macam saya dapat daripada Syekh Hakim, yang Al-Barhum Syekh Hakim rahimahullah ta'ala, yang dia mengajar di Masjid Al-Azhar. Ya, kami terima macam ni, dia kata, dengan kita buka mulut sikit. Kalau baru-baru ni, kalau saya belajar di Unisham, ada Syekh Jaili nama dia, Syekh Gaili, dia sebut memang dia tak setujulah. Jadi macam mana pun kita terbukalah dalam hal yang begini, tak apalah, dia tak setuju, tutup mulut buka sikit dah, tak ada. Jadi itu rapat terus. Jadi bagi kita bolehlah pilihan, bagi saya pilihan, tapi saya kalau nak lebih selesa, nak mengelakkan daripada kita terjatuh daripada salah dalam membaca, eloknya kita tutup mulut lah. Malahum bihi min ilmi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa dah? 11.30 dah, saya nak kena berhenti lah, tak boleh lama. Yang ketiga ialah ada yang menarik sini, ialah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu merupakan doa. Ya, finalnya kita perasan yang bacaan baris si fulan ni salah. Setiap kali bacaan salah tapi nak tegur tak berani, sebab dia lebih tua. Tip untuk memperbetulkan, tegur bacaan beliau secara berkhemah. Nak tegur orang. Jadi yang pertama sekali kita tengok, pertama kali kita renung tengok, kita fikir tengok, kalau kita tegur, dia boleh terima ke tak? Satu. Yang kedua, kita tengok juga masa, sesuai ataupun tidak sesuai waktu tu. Kemudian yang ketiganya ialah, kalau yang ketiganya boleh juga kita boleh beritahu kat siapa-siapa yang dia lebih hormat, yang dia lebih kenal, kotlah dia kenal kita, tapi kita ni siapa dia saja kan. Ada orang yang dia lebih hormat, Tok Imam kau contohnya, minta untuk perbetulkan. Sebenarnya ada banyak cara. Jadi ustaz cerita begini pun Zul boleh aku noh. Bolehlah secara spontannya. Yang penting kita tengok dulu sama ada sesuai tak sesuai waktu tu, boleh ke tak boleh, agak-agak diterima ke tak terima, dengan sebaiknya lah. Jadi ada banyak cara. Nanti insya-Allah kalau kata boleh kita kongsikan pasal itu, kita kongsikan insya-Allah. Baik, seterusnya ialah tu tengok yang tadi ni, doa. Tang mana doa ayat yang ke-10, iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina boleh baca dalam sembahyang. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami, kurniakan kepada kami dari sisimu ya Allah, rahmatan, rahmat, dan tunjukkan kepada kami dalam kami melakukan urusan kami, petunjuk. Maksudnya berikan kepada kami petunjuk dalam kami melakukan segala urusan kami, insya-Allah. Baik, kita tengok sini ada terjemahan Surah Kahfi. Surah Kahfi. Ya Tuhan kami, standard ni. Ya Tuhan kami,
Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Baik, saya ingat takat itu saja. Ada lagi soalan ke? Okay. Saya tak ada nak bagi, kita tak ada nak bagi nak terjemah satu-satu. Pasal terjemah satu mungkin jadi panjang juga ni. InsyaAllah di lain masalah, insyaAllah. Menarik juga ni kalau kata kita sembang orang apa, kita sembang mudah-mudah, sembang ada wadik. Baik, takat itu saja. Terima kasih kerana yang menonton. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Lemah kurang kamu, suara tak apa clear, suara agak tak apa nak clear sikit. Sekian, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Ini hanyalah sebagai kita panggil perkongsian dan mudah-mudahan baik dan bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan juga jadi saham akhirat untuk saya lah. Jadi kalau nak tonton lagi, tengok dalam channel YouTube saya, insyaAllah di sana ada lagi beberapa yang banyak saya kongsikan, kebanyakannya tentang Al-Quran. Ada agak masuk sikit-sikit yang lain tu, tapi tak banyak lah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tutup tangan mana dah. Oh, finish.